rajim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilaha illa anta innaka antal wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa hidayatan la hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma ونعم الملائكة المقربين وافتح علينا وأنت تعلم رب اشرح لنا صدرنا قال الشيخ المسلم لنا معنا sekarang dan demikian lagi darah yang keluar kemudian daripada anggota yang bercerai daripada kanak-kanak di dalam perut, iaitu darah haid apabila diperoleh syaratnya, bukan darah nifas. Dan demikian lagi darah yang keluar tu bila kemudian ini selepas kemudian daripada anggota yang bercerai. Anggota yang bercerai daripada kanak-kanak di dalam perut, yakni dalam rahim. Anggota bercerai itu putuslah. Jadi fardunya tangan dia tu putus. Tangan baby tu putus. Lepas tu keluar tangan saja. Badan masih ada kat dalam lagi. Maka keluar tangan saja tu masalah. Maka darah tu bukan dia darah nifas lagi. Darah tu darah haid jika diperolehkan syarat haid, ialah tak kurang daripada sehari semalam, tak lebih daripada 15 hari 15 malam. Bukan darah nifas, kerana keluar darah sebelum kosong tempat peranakan. Tempat peranakan tu rahim. Maklum dan demikian lagi darah yang keluar daripada perempuan yang bunting, yang mengandung darah haid juga, dengan syaratnya syarat haid. Mengikut mazhab kitanya, perempuan yang bunting yang mengandung tu mungkin datang haid. Darah tu boleh jadi darah haid sekiranya kalau kalau cukup syarat haid. Maknanya tak kurang daripada sehari semalam, tak lebih daripada 15 malam. Jadi kalau lebih-lebih laginya awal-awal dia mengandung, setengah perempuan tu masih keluar lagi, maka darah tu darah haid. Atau tengah-tengah 3-4 bulan tu ada keluar darah. Maka darah tu dihukumkan darah haid sekiranya diperolehkan syarat-syarat haid dalam mazhab Syafi'i. Khatimatun, pada menyatakan nifas. Khatimah ini khatimatun, apabila dalam kitab tu kata khatimatun, seeloknya kita berdoa kata nas'alullaha husnaha, memohon oleh kami akan elok khatimah. Khatimah pada menyatakan nifas, kesudahan bab haid dan nifasnya ialah nak menyatakan hukum nifas. Maka makna nifas itu pada syarak, iaitu nifas, darah yang keluar. Keluar tu bila kemudian daripada
kosong tempat peranakan. Tempat peranak ialah rahim. Kosong daripada anak. Kosong daripada kanak-kanak. Maknanya dah keluar ke semuanya. Atau alaqah. Atau alaqah. Alaqah tu seketul darah. Ataunya mudghah ialah seketul daging. Jadi mana kosong daripada kandungan lah. Apabila kosong rahim daripada kandungan, maka itulah darah yang keluar selepas itulah darah nifas. Tapi ada syarat dia. Dan sekurang-kurang nifas itu 1 hijab, suatu masa. Dan sekurang-kurang nifas itu 1 hijab. Jadi nak cerita macam mana? Nifas ni sekurang-kurang dianya, mana janjinya ada keluar darah. Setengah katanya sekali mata, setengah katanya sekurang-kurang dianya sekali ludah, macam kita ludah alio sekali ludah. Maknanya lepas pada kosong rahim daripada kandungan, selepas pada kosong oleh rahim daripada kandungan tu ada keluar darah. Walaupun 1 titik sekalipun. Artinya lebih sedikit daripada 1 titik. Itu dah dikatakan nifas. Mana janji ada keluar darah selepas pada kosong, ialah haid. Lepas tu kita nak kata sakat mana boleh kata sedikit. Sakat katanya ada keluar darah. Walaupun besar semut sekalipun, tak tahu nak cerita lah. Katanya ada keluar. Walaupun keluar darah tu sebanyak dia tu sama besar dengan semut sekalipun. Itu dah dikatakan nifas. Maknanya janji ada keluar. Walaupun sangat sedikit sekalipun. Tu nak ceritanya begitu. Tu maknanya suatu masa sekejap dia datang pun dah panggil nifas. Contohnya apabila lepas pada kosong rahim misalnya itu, sehari 2 hari itu ada lepas pada keluar kosong rahim tu ada darah sekali keluar. Ia tu nifas. Lepas tu lepas pada tu tak datang dah darah. Maka dah kata darah tu darah nifas. Maknanya kita katanya dia bersalin. Lepas pada bersalin 2 hari datang darah. Sekali datang. Sekali keluar. Kalau kita tu bolehlah setitik. Lepas pada tu tak datang. Tak datang tu mana dah berhenti. Dah habis daripada nifas. Sebab sekurang-kurang dianya dia tak macam haid. Haid ni sekurang-kurang dianya sehari semalam. Adapun nifas ni sekurang-kurangnya 1 kali keluar. Walaupun sangat sedikit sekalipun. Itu maksud dengan kata 1 hijab. Dan sebanyak-banyaknya 60 hari. Sebanyak-banyaknya 60 hari. Maka apa faedah kita tahu kata sebanyak-banyak, macam faedah kita tahu daripada katanya haid tu sebanyak-banyak haidnya ialah 15 hari 15 malam. Untuk kita tahu katanya kalau ni bulanan ni kalau lebih pada 15 hari 15 malam adalah darah itu darah istihadah. Nifas pun macam tu juga. Nifas pun macam tu juga. Sekiranya kalau lebih daripada 60 hari 60 malam, maka darah tu masih keluar lagi, dihukumkan darah istihadah. Itu faedah daripada kita tahu sebanyak-banyak dianya. Berapa? 60 hari. Dan yang ghalibnya 40 hari. Itu seghalib. Dan semuanya itu dengan periksa imam kita Syafi'i radhiyallahu anhu. Katanya sekurang-kurang dianya 1 hijab sekejap keluar,
Sebanyak-banyaknya 60 hari, seghalib-ghalibnya 40 hari, itu hasil daripada periksaan Imam Syafi'i daripada kebanyakan orang perempuan. Dengan sebab kebanyakan perempuan tu ghalibnya sebanyak yang dikata tadi, sebanyak-banyaknya mengikut yang dikata tadi. Maka buat keputusan menetap oleh Imam Syafi'i dalam mazhab dianya, sekurang-kurangnya 1 kijib janji ada keluar darah walaupun sangat sedikit sekalipun. Yang paling lamanya 60 hari. Sederhananya ialah apa dia? Ghalib-ghalibnya 40 hari. Maka dia ada sekurang, ada ghalib, ada sebanyak macam haid. Dan haram atas orang nifas itu seperti barang yang haram atas orang haid. Dahulu sebut kerana nifas itu darah haid yang berimpun. Dulu daripada tiup ruh pada kanak-kanak, dan kemudian daripada tiup ruh padanya adalah darah itu jadi makanan kanak-kanak. Dia katanya haram atas orang nifas, haram di atas perempuan yang datang darah nifas itu seperti barang yang haram atas orang yang haid. Lepas tu apa dia? Terdulu sebut dah sebut dah dulu. Apa yang haram bagi orang yang datang haid, haram juga di atas orang yang datang nifas. Kenapa boleh begitu? Kerana nifas itu darah haid. Darah nifas tu ialah darah haid. Darah nifas tu ialah darah haid yang kerana nifas itu darah haid. Jadi mana darah nifas yang keluar tu ialah darah haid yang berhimpun, yang berkumpul, kumpul pada rahim. Dahulu daripada ditiupkan ruh pada kanak-kanak, anak kandungan dalam perut. Dia mula tiup ruh tu pada masa 4 bulan kan. Pada masa 4 bulan. Dan kemudian daripada ditiupkan ruh padanya adalah darah itu jadi makanan kanak-kanak. Kandungan. Jadi dia katanya jadi 4 bulan tu. 4 bulan yang pertama awal dia mengandung tu, darah itulah akan keluar, darah haid yang tak keluar. Apabila mulai mengandung, darah haid dah tak keluar kan. Pada adatnya, pada ghalibnya begitu. Apabila mulai mengandung, darah haid dah tak keluar. Maka darah haid yang tak keluar tu dia terkumpul di dalam rahim. Dalam masa 4 bulan. Maka apabila 4 bulan, kanak-kanak dalam rahim itu ditiupkan roh. Apabila ditiupkan roh, darah haid itu jadi makanan bagi kanak-kanak. Jadi maknanya 4 bulan yang pertama itulah dia terkumpul, dia nanti keluar selepas pada bersalin. Lepas pada kosong rahim daripada anak. Cuba kita kira sebanyak-banyak haid tu berapa hari? 15 hari. 15 hari 4 bulan. Dia belum pada tiup ruh tu 4 bulan. Jadi maknanya darah haid 4 bulan terkumpul kan? Terkumpul. Lepas tu lepas pada tiup ruh, lepas ada 4 bulan tu darah haid jadi makanan. Maknanya dia tak keluarlah sebab jadi makanan. Dimakan oleh kanak-kanak. Maknanya belum tu 4 bulan. Kalau kita kira dengan secara mudah-mudahnya, dengan secara umum luas-luasnya, 4 bulan tu maknanya 4 kali datang haid. Tak bila? 4 bulan tu 4 kali datang haid. 4 bulan tu maknanya 4 kali datang haid. Haid sepenuh-penuh haidnya, sebanyak-banyak haidnya 15. 15 4 kali
15 4 kali 60. 60 tu sebanyak-banyak nifas. Betul kan? Sebab tu nifas sebanyak-banyaknya 60. Itu tapi bukan semuanya perempuan yang begitu. Tapi nak cerita mudah-mudahnya, dia jadi kebetulan lah. Sebanyak-banyak nifas tu 60 hari. Jadi kebetulan dengan katanya, darah nifas tu darah haid yang terkumpul pada masa belum pada tiupkan roh. Lepas tu nak tiup roh tu di sisi masa genap 4 bulan. Maknanya darah 4 bulan dia terkumpul, darah haid yang 4 bulan yang pertama yang tak keluar itulah akan keluar jadi nifas. Lepas tu jadi kebetulannya sebanyak-banyak haid dengan sebanyak-banyak nifas. Dalam masa 4 bulan darah haid tak keluar, sebanyak haid tu 15 hari, maka 4 bulan maknanya dapat 60 hari. Maka munasabahlah masa nifasnya ialah 60 hari, 60 malam sebanyak-banyak dia. Jadi itulah dia tu pasal kata haid itu apa dia? Wajah munasabah. Tapi tak mesti sebab kita katanya biasanya setengah orang perempuan tu biasanya 6 hari 7 hari dia datang darah nifas. Lepas tu sebanyak-banyak nifas tu ialah 60 hari. Tapi 60 hari itu mulai daripada hari beranak. Bukan mulai daripada datang darah. Dia tak sama dengan haid. Haid itu bilang satu di mana? Di mulai datang darah. Adapun 60 hari sebanyak-banyak dia tu, itu kira katanya mulai daripada beranak. Lepas tu selepas pada beranak tu boleh jadi tak datang terus. Beranak pagi, petang baru datang, beranak pagi ni esok baru datang darah nifas. Tetapi kita kira daripada sempurna keluar oleh anak daripada rahim. Mulai di situ. Bukan mulai kira dimulai oleh kepala keluar kanak-kanak tu, bukan. Dengan maknanya kalau lepas pada kosong keluar terus darah, maka 60 hari. Tetapi kalau kita katanya lepas pada kosong dan itu 5 hari baru datang darah nifas, maknanya sebanyak-banyak dia 55 hari. Sekiranya kalau kita kata lepas pada kosong daripada kandungan tu 10 hari baru mulai datang darah, mana sebanyak-banyak dia 50 hari saja. Itu kalau kata 60 hari itu sekiranya lepas pada beranak datang terus. Itulah katanya 60 hari. Lepas tu samotara nak datang tu, lepas pada kosong samotara nak datang darah tu, itu dalam masa suci. Itu dalam masa suci. Kita nanti tengok barangkali ada masa depan atau di depan. Kita dia begini. Nak panggil nifasnya keluar selepas pada kosong rahim.
Lepas tu masa nak mulai keluar dia pila tu, apabila kosong oleh rahim daripada kandungan. Dan lagi pulanya jangan keluar lebih daripada masa 15 hari. 15 malam semenjak daripada bersalin. Kalau lebih pada 15 malam tu bukan dia nifas. Nah, kita katanya lepas pada kosong tu, hari yang pertama tak datang, hari yang kedua tak datang lagi darah. Yang tiga tak datang, yang ke-14 pun terus-terus, hari yang ke-14 pun tak datang, hari yang ke-15 pun tak datang, hari yang ke-16, 17 ni baru datang. Maka itu bukan darah nifas. Jadi maknanya darah nifas kalau nak datang, nak kira kata darah nifas tu datang sebelum pada genap 15 hari 15 malam, belum selepas pada kosong rahim. Lepas tu jangan lebih daripada 60 hari mulai pada beranak. Begitu. Lepas tu jadi maknanya orang perempuan ni sekiranya kalau dia tak mesti terus datang selepas pada bersalin tu, tak mesti terus datang. Maka selepas pada dia bersalin, sementara nak tunggu darah nifas datang tu, dia kena solat. Dia kena solat. Sebab di situ masanya masa suci. Kita katanya, contohnya dia bersalin waktu sekarang. Waktu sekarang, jam sekarang, 11 pagi, dia bersalin. Lepas tu, darah nifas belum datang. Kita katanya, malam ni baru datang. Mana zuhur jap lagi kena solat. Maghrib tu asar petang ni kena solat. Kita katanya lepas tu dia datang pukul 12 malam. Dia bersalin pagi, mulai datang darah pukul 12 malam. Maknanya zuhur kena solat. Asar kena solat. Maghrib kena solat. Isyak pun kena solat. Begitu. Lepas tu kena mandilah sebab mandi wiladah. Mandi sebab beranak. Tu mandi sebab beranak. Tapi kalau orang perempuan tu sudah apabila kosong terus sambung darah nifas. Maka itu tak payah mandilah sebab tak kena duduk solat. Nanti mandi habis nifas terus. Sekiranya kalau ada nak kena solat sama tak selepas pada bersalin, belum pada nak datang darah nifas tu, maknanya kena mandi solat lah. Mandi wiladah. Tengok. Adapun perbezaan antara darah, antara nifas dan antara haid dan nifas itu, bahwasanya haid itu bergantung ia dengan dia iddah. Ia tak nak. Bahwasanya haid bergantung dengan dia. Ia tak nak. Bergantung dengan dia. Ia tu tak nak. Bahwasa haid bergantung dengan dia, dengan haid bergantung iddah ini oleh iddah dan istibra. Jadi mana haid tu ada sakutan iddah 3 kali suci, daripada haid habis iddah. Iddah perempuan yang dalam perempuan yang datang haid. Maka iddah dianya 3 kali suci. Apabila 3 kali suci pada apa? Suci daripada haid. 3 kali suci pada haid, maka habis iddah. Lepas tu istibra. Istibra ni sekali datang haid, dah hasil istibra. Sekali datang haid, hasil istibra. Seperti kita pada zaman dulunya, ada hamba perempuan, apabila seorang lelaki beli seorang hamba perempuan, dia tak boleh terus jima. Dia kena istibra dulu, boleh 1 kali datang haid. Mana menyucikan rahim daripada kandungan. Maknanya apabila seorang lelaki beli hamba perempuan, dia tak boleh terus jima.
mesti dia kena tunggu 1 kali datang haid. Takut-takutnya ada mengandung dengan tuan yang belum padani. Maka tunggu apabila datang haid, sekali datang haid, dah tahu katanya dia tak mengandung. Nah, lepas tu halal lah. Dan tiada bergantung keduanya dengan nifas. Keduanya mana iddah dan istibrak tu tidak sakutan dengan nifas. Tidak bersakutan dengan nifas. Tidak bersakutan dengan nifas. Nah, hanya bersalin tu adalah bersakutan dengan iddah. Kerana hasil iddah dan istibrak dengan semata-mata beranak jua. Sebab iddah ni kalau mengandung, kalau perempuan yang mengandung ditolak pada masa mengandung semata-mata bersalin keluar anak, artinya keluar alaqah, keluar mudghah tu dah lepas iddah. Lepas iddah. Habis iddah. Jadi dia tak nanti beranak lah. Kalau guguran pun lepas iddah. Walaupun guguran tu dengan secara dia makan ubat sekalipun dah lepas iddah. Contohnya kita katanya tapi sebenarnya masalah ni dia tak nak bagi tahu ke orang awam ni. Masalah ni dia tak nak bagi tahu pada orang awam. Katanya boleh nak habiskan iddah dengan secara makan ubat untuk guguran. Tapi haram lah buat gitu. Contohnya kita katanya perempuan ni dia mengandung 2 bulan. Dia mengandung 2 bulan. Tengah-tengah mengandung 2 bulan, 3 bulan tu suami dia talak. Apabila suami dia talak, dia beli ubat makan untuk keluarkan kandungan dia. Dia makan ubat, makan, tiba-tiba jadilah guguran. Maka apabila keluar kandungan dia tu, habis dah. Walaupun dengan secara dia makan ubat sekalipun. Atau dia bagi doktor keluarkan anak dalam perut. Bunuhlah. Bunuh anak dalam perut. Maka walaupun dengan secara berdosa sekalipun habis dah. Tak nanti bersalin lah. Kalau guguran ke masalah, guguran dengan sebab berdosa sekalipun, dengan sebab dia makan ubat sekalipun, artinya dia keluarkan anak, dia bedahkan, dia keluarkan anak, sekalipun dah habis dah. Itu kalau nak ceritanya begitu. Tapi masalah dalam kitab fiqh dia katanya habis iddah dengan sebab keluar anak dalam perut saat itu, keluar kandungan tu walaupun dengan secara makan ubat sekalipun. Itu dah habis iddah juga, lepas iddah juga. Tapi dia kata seeloknya masalah ni jangan bagi tahu kepada orang awam. Takutnya ambil kesempatan begitu. Sebab tu dia katanya kerana hasil iddah dan istibrak itu dengan beranak jua tak nanti sampai nifas lah. Maknanya masalah perempuan ditolak pada masa mengandung. Nah, perempuan yang ditolak pada masa mengandung tu, maka apabila dia bersalin atau dia berguguran, apabila jadi guguran, maka dah lepas iddah. Lepas iddah dia bersalin, dia beranak, maknanya tak kena sampai ke habis nifas lah. Dan sekurang-kurang nifas itu tiada menggugurkan wajib sembahyang. Tengok. Dan sekurang-kurang nifas itu tiada menggugurkan wajib sembahyang. Sekurang-kurang haid. Kalau sekurang-kurang haid berapa lama? 24 jam. Tu boleh jadi 5 sembahyang dan dia tak dapat nak solat. Dia tak dapat nak sembahyang kan. Jadi mana kalau kata sekurang-kurang haid, maknanya dah 5 sembahyang dia tak boleh nak sembahyang. 5 solat yang dia tak boleh nak solat. Tapi kalau sekurang-kurang nifas, pukul 8.00 datang. Mulai datang. Pukul 8 seminit habis. Zuhur, kita katanya dia salin pukul 6 pagi. Dia bersalin pukul 6 pagi. Pukul 8.05 minit, pukul 8.00 sampai pukul 8.05 minit habis.
Zuhur sekejap lagi, kena solat dah. Nah, jadi maknanya sekurang-kurang nifas tu tidak boleh menggugur akan sembahyang. Maksudnya begitulah. Tidak boleh menggugur. Sebab kalau dia datang waktu maghrib sekalipun. Dia datang waktu maghrib. Kita katanya sekurang-kurang haid. Sekurang-kurang nifas. Kalau kiranya dengan orang komat tu lebih panjang orang komat lagi daripada zaman masa sekurang-kurang nifas kan. Nah, masuk maghrib, datang nifas. Tak sampai seminit habis. Jadi maghrib pun masih wajib kena solat lagi. Tapi kalau yang sekurang-kurang lah, yang sekurang-kurang lah, walaupun waktu pendek semacam maghrib, semacam subuh sekalipun, ada kena solat lagi. Sebab tilik kepada yang sekurang-kurang. Itu mana dan sekurang-kurang nifas itu tiada menggugurkan wajib sembahyang kerana masa sekurang-kurang tu, masa sekurang-kurang nifas tu sedikit, sangat sedikit. Bersalahan sekurang-kurang haid, maka sekurang-kurang haid dia pakai masa, nak kena pakai masa sekurang-kurang haid tu 24 jam kan. Itu dah makan, dah lenyap 5 waktu. Dah gugur 5 waktu salat. Dengan sebab sekurang-kurang haid. Sekurang-kurang haid, sekurang-kurangnya dia menggugur akan 5 waktu, 5 kali solat fardu. Adapun sekurang-kurang nifas, dia tak boleh menggugur pun walaupun satu solat sekalipun. Sebab masa dia tu sekejap saja. Seperti kata tadi. Bermula permulaan masa nifas, bermula permulaan masa nifas, kemudian daripada selesai keluar anaknya, dan jika keluar darah nifas itu mengiringi anak. Maka permulaan masa nifas. Permulaan masa nifas, masa yang boleh jadi datang nifas tu kemudian daripada selesai keluar anaknya, maknanya mulai pada kosong lah. Kalau berkembar, keluar ada seorang lagi, maka tak jadi nifas lagi. Dia nak kosong kan. Nak jadi kosong tu bila? Apabila selesai keluar. Keluar tu dengan secara adat, dengan secara biasa, keluar dengan secara biasa atau keluar dengan sebab doktor bedahkan, ikutlah cara mana pun atau asalnya janjinya keluar. Jika keluar darah nifas itu mengiringi anak, selepas pada anak keluar darah terus keluar, maka mulai di situ. Tapi tak mesti. Itu maknanya permulaan masa. Kita mulai satu di situlah, katanya sebanyak-banyak dia berapa? 60 hari. 60 hari itu kalau lepas pada anak keluar, darah terus keluar. Itu 60 hari. Kalau kita katanya lepas pada bersalin tu 24 jam baru mulai datang darah. Maknanya sebanyak-banyaknya 59. Begitu. Kalau kita katanya 5 kali 24 jam lepas pada bersalin, 5 hari 5 malam lepas pada bersalin baru keluar darah. Maknanya sebanyak-banyak dia 55 lah. Begitu kita kira mulai pada kosong, keluar anak atau kosong rahim. Dan jika tiada keluar darah kemudian daripada beranak, kemudian maka keluar darah dengan perselangan antaranya antara beranak dan antara keluar darah, tetapi belum sampai sekurang-kurang tuhur, yakni 15 hari 15 malam. Maka daripada keluar darahnya itu awal nifas,
Tetapi atas kaum ini masa nikah yang antara keluar anak, keluar kanak-kanak dan keluar darah itu daripada hukum suci. Maka diberi hukumnya, hukum suci. Maka wajib atasnya mandi wiladah dan sembahyang dalam masa yang ini. Dalam masa itu. Inilah yang muktamad, macam saya kata tadi. Jadi maknanya, begitulah. Maknanya, kalau tak lepas pada beranak tu tak terus datang, maka kita kira katanya jangan masa lebih pada 15 hari. Kalau kata lepas pada bersalin tu tak datang, mulai datang hari yang ke-16 atau 17 ni baru mulai datang. Maka bukan dia darah nifas. Lepas tu darah apa? Tengoklah kalau genap sehari semalam haid. Tu maknanya dia kata maka keluar darah dengan maka apa dia? Dan jika tiada keluar darah kemudian pada beranak, mana tak keluar terus. Lepas beranak tak terus keluar darah. Maksudnya begitu. Lepas pada kosong tu, lepas pada anak keluar daripada rahim, darah nifas tak terus keluar. Tu maknanya, dan jika tiada keluar darah kemudian pada beranak, mana tak keluar terus. Bahkan ada perselangan, maka keluar darah dengan perselangan. Maka keluar darah dengan perselangan, ini ada selang antaranya antara beranak dan antara keluar darah. Kita kata 5 hari baru datang. Mulai di hari yang kelima tu, kita katanya beranak, beranak tu 5 hari baru nak datang. Di situlah kira kata darah nifas. Maka masa tu masa belum pada lepas beranak, belum pada nak mulai datang tu tak kira masa nifas. Tak kira masa nifas itu. Kira kata suci. Tetapi belum sampai sekurang-kurang tahur. Yang ni 15. Jadi maknanya nak mulai tu dia tak mesti mulai terus selepas pada bersalin, lepas pada kosong nifas ni. Tetapi kalau dia nak mulai datang nifas, kalau nak mulai dia jangan lebih pada masa sekurang-kurang tahur ialah 15 hari 15 malam. Maka daripada keluar darah itu awal nifas. Dia kira di situ. Nifas kira dimulai awal datang darah. Maksudnya, maka daripada keluar darah itu awal nifas. Kita katanya dia bersalin tu pada 30 hari bulan. 30 hari bulan. Hujung 30 hari bulan. Hujung 30 hari bulan. Lepas tu bulan 12 lah. Kita katanya bulan kita ni bulan 30 hari ni. Bulan kita bulan 30 hari. Bulan kita dalam bab haid, dalam bab nifas, bulan kita bulan 30 hari. Tak ada 31. Kita katanya bulan nak bagi nampak. Kita katanya dia keluar anak bersalin tu pada hujung hari ke-30 bulan 12. Dia akan habis di bila? Maka kita katanya masuk 1 hari bulan 3 tu dah habis nifas. Kalau sepenuh-penuhnya. Lepas tu kalau kita katanya kalau dia bersalin tu pada hujung hari 30. Pada hujung masa hari 30 hari bulan. Maka 5 hari bulan 1 tu baru kita katanya 30 bulan 12. Hujung hari 30 bulan 12. Dia bersalin. Maka dia mulai datang di 5 hari bulan 1. Maknanya celah-celah tu maka tak bilang kata nifas.
nifas mulai bila? Mulai di 5 tu lah. Tapi bukan 60 dah lah. Sebab jadi 55 hari kan. Darah tu kena 55 hari. Sebab kita dia pelat sikit. 60 hari itu mulai daripada kosong rahim. 60 hari itu kira di situ. Tetapi hukum nifasnya kira dimulai datang darah. Kan? Jadi maknanya kalau kita kata insan itu hujung hari 30 hari bulan 12 dia mulai datang. Dia bersalin. Dia bersalin. Beranak. Lepas tu 5 hari bulan tu baru datang darah. Di situ mulai start nifas. Maknanya 1, 2, 3, 4 tadi itu bukan nifas. Itu bukan nifas. Mana pada masa di situnya kena solat. Masa di situ dia kena solat. Kalau puasa pun kena puasa lah. Kalau betulan bulan Ramadan pun kena puasa lah. Kalau tak mudarat pada badan dia, kalau tak mudarat pada anak dia, kena puasa lah. Kalau mudarat, boleh bayar fidyah. Begitu. Tengok. Maka daripada keluar darah awal nifas. Dan atas kaul ini masa nikah antara keluar anak dan keluar darah itu daripada hukum suci. Mengikut kaul ni maknanya itu masa suci. Kena solat. Maka diberi hukumnya hukum suci. Maka wajib atasnya mandi wiladah. Kena mandi wiladah dan sembahyang dalam masa itu. Inilah yang muktamad. Ini kaum muktamad. Jadi contohnya tadi kita katanya sama tara nak tunggu datang darah nifas tu kan. Dia kena solat tu. Tapi nak solat tak boleh. Dengan sebab dia ada bersalin, wajib dia kena mandi. Lepas tu walaupun dia keluarkan anak dengan secara bedah sekalipun, kena mandi jugalah wiladah tu. Sebab katanya keluar anak. Walaupun dengan secara guguran pun kena mandi juga wiladah. Berguguran, guguran dengan secara makan ubat sekalipun kena mandi juga. Wiladah. Malaikat tak kena mandi wiladah tu mana lepas pada keluar anak terus sambung dengan darah nifas. Kita katanya pukul 8 pagi dia, contohnya pukul 8 pagi nak ambil masa kosong daripada waktu semayang. Kita kata nak ambil masa kosong daripada waktu semayang. Kita katanya pukul 8 pagi dia bersalin. Keluar anak sepenuh. Maka pukul 12 mulai darah nifas datang. Darah nifas mulai datang. Maka di situ wajib dia mandi wiladah ke tidak? Tak wajib. Sebab tak sempat nak solat kan. Tak sempat nak solat. Tapi kalau kita katanya pukul 1 dia bersalin. Pukul 6 petang mulai datang darah nifas. Celah tu, zuhur kena solat. Asar pun kena solat. Kena mandi lah masa tu. Kena mandi lah solat zuhur, solat asar. Lepas tu nak solat wajib berdiri ke tidak? Tengoklah kalau dia kuasa berdiri. Kalau tak kuasa berdiri, duduk kan. Tak kuasa duduk, mengiring. Tu tengoklah cara kita maklum. Begitulah. Tetapi dihisapkan akan 60 itu daripada beranak. Sama ada nikah atau tiada nikah. Sama kalau ada nikah pun mulai di situ. Kalau tak ada nikah pun mulai di situ juga. Sebab ni jadi nak jadi keliru sikit. Jadi maknanya sebanyak-banyak nifas 60 hari. 60 hari tu bukan kira dimulai datang darah. Kan? Kalau soal kita bagi asing-asing supaya tak keliru. Jadi maknanya sebanyak-banyak nifas
sebanyak-banyak nifas tu 60 hari. 60 hari tu kira sakat mana? Mulai daripada bilang minit yang pertama bila? Apabila sempurna keluar anak. Biasanya kalau bersalin biasanya keluar kepala dulu kan. Anak dia keluar kepala. Keluar kepala habis tu akhir kaki kan. Kalau keluar kepala saja itu tak bilang minit yang pertama lagi. Lepas tu nanti keluar sempurna badan dia kat luar. Mana apabila kaki dah lepas, tengok. Itulah minit yang pertama. Untuk nak kata 60 hari. Jadi maknanya nak kira sebanyak-banyak nifas, jangan lebih daripada masa 60 hari 60 malam, itu kira daripada mana? Kira daripada bersalin. Lepas tu darah nifas tak mesti terus datang selepas pada beranak. Kan? Ada kalanya dia tunggu 3-4 hari baru nak datang. Sejam 2 jam baru nak mulai datang. Maka bilang satu, maknanya celah-celah tu tak kira nifas. Dia tak sama dengan haid. Kalau kita katanya haid ni dia datang pagi. Petang sampai maghrib sampai subuh dia datang. Lepas tu tengah hari sampai kita katanya tengah hari kita katanya tengah malam pukul 12 malam sampai pukul 12 tengah hari dia datang. Lepas tu dia berhenti 3-4 jam dia datang balik. Maka situ darah nikah ambil hukum haid. Macam dulu kan. Kita kata datang 4-5 jam, berhenti 2 jam. Datang pula, berhenti pula. Maka itu nikah dan antara darah ambil hukum haid. Tak wajib solat. Ataupun di sini, masa samotara lepas pada beranak, belum nak mulai datang tu, maknanya itu dikira kata masa suci, kena solat. Lepas tu, jadi macam kata tadilah, masa sebanyak-banyak nifas, 60 kira di beranak. Kan? Tetapi kalau lepas beranak tak datang darah nifas lagi, maka tak panggil hukum nifas. Masa suci. Jadi maknanya kalau kita katanya lepas pada bersalin tu 10 hari baru mulai datang darah nifas. Maka 10 hari tu baru kena solat. 10 hari tu kena solat. Hari yang ke-11 tu baru mulai datang. Maknanya tapi darah nifas dia tinggal ada 50 hari kan. Darah nifas dia sebab itu tinggal ada 50 hari sebab kita kira daripada hari beranak. Begitu. Itulah kaul yang muktamad. Masalah. Jika tiada melihat ia akan darah nifas sekali-kali, adakah harus bagi suami mewatikan dia dulu daripada mandi atau tayamum? Maka yang dimuktamadkan Syekh Ramli mengikut bapaknya hanya harus watikan dia. Kita sakat itulah dulu. Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu